Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan zikir talbiyah, boleh sahaja untuk kita ataupun untuk lelaki disunatkan membaca talbiyah tu dikuatkan suara, manakala untuk wanita disunatkan untuk memperlahankan suara. Jadi walaupun disunatkan, iaitu hukum bacaan zikir talbiyah ni adalah sunnah muakkadah ataupun sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada orang yang tidak membaca talbiyah tetapi umrahnya tetap sah, cumanya tidak mendapat fadilat talbiyah. Jadi bacaan talbiyah ni boleh sahaja kita membacanya selang-seli. Maknanya bukan sahaja untuk kita baca berterusan, tidak berbual hanya membaca talbiyah sahaja. Kalau orang nak berbual dengannya, dia jawab dengan talbiyah juga. Jadi boleh kita juga menggantikan dengan zikir-zikir yang lain, ataupun berbual ataupun membaca Al-Quran, dan sebagainya lah. Jadi talbiyah ni dimulakan bila kita sudah menjatuhkan niat ihram dan dihentikan sewaktu kita hendak melakukan tawaf di hadapan Kaabah. Bermaksud bila kita mula-mula baca di dalam bas, kemudian kita menaiki bas, kemudian kita selang-seli baca dan tak baca boleh, tak menjadi masalah. Kemudian bila kita sudah untuk pergi ke Masjidil Haram, sebagai contoh, kita dah sampai ke Mekah, kita dah check in ke hotel, kemudian kita dah mengambil wuduk, kemudian untuk pergi ke Masjidil Haram daripada hotel, sambil jalan tu kita bertalbiyah. Sampailah kita berada di hadapan Kaabah untuk memulakan tawaf, baru kita menghentikan talbiyah kita. Seperti mana yang saya katakan, talbiyah ini mengingatkan kita tentang keagungan Allah, tentang kenapa kita datang menyahut seruan Allah, panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan ibadat umrah. Kenapa kita meninggalkan kota Singapura, bandar kita, tempat tinggal kita, untuk menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala yang tiada sekutu baginya. Jadi kemudian selepas kita membaca talbiyah ni, sewaktu kita berada dalam keadaan ihram, hendaklah kita memerhatikan beberapa perkara tentang larangan-larangan ihram. Jadi ini sangat penting sekali supaya kita tidak melanggar sesuatu yang dilarang sewaktu kita berada dalam keadaan ihram. Jadi saya memberikan ataupun memecahkannya kepada beberapa kategori. Yang pertama, khususnya bagi kaum lelaki, tidaklah boleh memakai apa sahaja yang dinamakan sebagai pakaian, iaitu t-shirt ke, seluar ke, stokin ke dan sebagainya, tidak boleh dipakai. Ini khusus bagi lelaki. Baik baju itu adalah baju yang luar ataupun baju yang dalam, tidak boleh dipakai sama sekali. Semuanya perlu ditanggalkan sewaktu kita menggantikan pakaian kita kepada kain ihram. Kalau kita masih lagi pakai, kalau terlupa ataupun makanya kita tidak menjadi masalah untuk kita tanggalkan secara serta-merta. Kemudian bagi lelaki juga, tidaklah boleh menutup kepala ataupun sebahagian daripadanya, seperti memakai songkok, memakai kopiah, sarban, kain ihram dan sebagainya. Maknanya apa sahaja yang menutup kepalanya tidaklah boleh dia buat. Walaupun dengan kain ihram sendiri dia tutup kepalanya, maka tidak dibenarkan sewaktu dia berada dalam keadaan ihram. Kemudian untuk wanita, khusus untuk wanita, tidak boleh menutup wajah mereka ataupun muka mereka walaupun dengan memakai kain pelitup. Jadi tidak boleh untuk wanita. Jadi untuk lelaki dan juga untuk wanita, maknanya umum untuk kedua-duanya sekali, tidak boleh memakai sarung tangan, tidak boleh memakai wangian. Memakai wangian ni selepas kita sudah menjatuhkan niat ihram tidak dibenarkan. Kemudian yang keenam, menanggalkan rambut dengan sengaja ataupun mencabut apa-apa sahaja yang dinamakan sebagai rambut ataupun bulu-bulu di badan kita, tidak dibenarkan sama sekali. Kemudian yang ketujuh, tidak dibenarkan mengentip kuku sewaktu kita berada dalam keadaan ihram, tidak dibenarkan memburu binatang ataupun mencabut apa-apa tanam-tanaman. Dan juga yang terakhir, tidak boleh bernikah dan mengadakan hubungan intim antara suami dan juga isteri. Kerana yang kesembilan ini adalah larangan yang paling berat sewaktu kita berada dalam keadaan ihram, maka kita perlu menjaga. Jadi tentang larangan-larangan sewaktu berada dalam keadaan ihram ni,
Kalau dalam keadaan umrah tidak menjadi masalah kerana kita hanya beberapa jam sahaja. Okey, kita berada dalam keadaan ihram umrah. Jadi kerana umrah ni hanya dalam, mungkin kalau kita sudah sampai di Mekah, hanya mungkin dalam 2-3 jam akan selesai ibadat umrah kita. Okey. Tapi perlu juga untuk kita menjaga larangan-larangan ihram ini. Kemudian kita masuk kepada ibadat tawaf. Okey, ibadat tawaf. Okey, sewaktu kita nak melakukan tawaf ini, pastikan kita berada dalam keadaan berwuduk. Jadi apakah maksud tawaf itu tersendiri? Tawaf adalah kita berjalan mengelilingi Kaabah sebanyak 7 perjalanan ataupun 7 pusingan yang dilakukan di dalam Masjidil Haram, yang dimulakan daripada Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad dengan syarat-syarat yang tertentu lah. Jadi ini maksudnya tawaf. Jadi untuk kita bertawaf, untuk kita berada dalam ataupun untuk kita melakukan tawaf, sebelum kita melakukan tawaf mestilah kita berada dalam keadaan berwuduk. Pastikan kain ihram kita bersih daripada apa-apa najis. Jadi tawaf ni pula ada beberapa jenis tawaf. Yang tawaf yang kita nak lakukan sekarang ni adalah tawaf umrah. Yang tawaf yang selainnya adalah tawaf sunat dan juga tawaf wada. Tawaf umrah adalah apabila kita melakukannya, kita perlu berada dalam keadaan ihram umrah. Mesti pakai kain ihram, mesti pergi ke miqat terlebih dahulu. Manakala tawaf sunat dan juga tawaf wada, tidak perlu kita berada dalam keadaan ihram. Tawaf sunat dan tawaf wada hanya perlu kita buat bila kita berada dalam keadaan bersih ataupun dalam keadaan suci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Tawaf sunat ni bila-bila masa kita boleh buat. Jadi bila-bila masa kita boleh lakukan. Okey, bila-bila masa maksudnya waktu tu pun kita perlu perhatikan, bukan waktu solat ataupun dah nak dekat waktu azan. Jadi kita buat tawaf sunat. Manakala tawaf wada adalah tawaf yang terakhir. Okey, tawaf yang terakhir yang kita lakukan sebelum kita meninggalkan kota Mekah, sama ada kita ingin pulang ke Singapura ataupun sama ada kita ingin pergi ke Madinah ataupun keluar daripada kota Mekah yang perjalanannya sepanjang 2 marhalah. Jadi itu yang kita perlu melaksanakan tawaf wada. Jadi itu adalah tawaf selamat tinggal ataupun tawaf yang terakhir sebelum kita meninggalkan kota Mekah. Jadi di sini berkenaan dengan tawaf umrah, sebelumnya mestilah kita berihram, itu niat di miqat dan berpakaian ihram. Selepasnya pula, selepas tawaf umrah, mestilah kita melakukan sa'i dan bertahallul. Manakala tawaf sunat dan tawaf wada, sebelumnya tidak perlu seseorang tu berada dalam keadaan ihram. Cukup dia berwuduk dan menutup aurat dia. Yang selepasnya pula tidak perlu dia melakukan sa'i dan tidak perlu dia bertahallul. Cukuplah hanya dia melakukan solat sunat tawaf dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, jadi ini perbezaan antara tawaf umrah dan juga tawaf sunat dan juga tawaf wada. Okey, perbezaan daripada segi niat sahaja. Tapi perbezaannya ataupun kita katakan kesamaannya daripada segi perbuatannya sama. Okey, iaitu perlu berjalan mengelilingi Kaabah sebanyak 7 perjalanan, dimulakan daripada Hajar Aswad hinggalah ke Hajar Aswad sebanyak 7 kali dengan yakin. Jadi kita mulakan tawaf daripada Hajar Aswad. Okay, Hajar Aswad ni apa? Hajar Aswad ni adalah batu yang pada asalnya adalah putih, yang diturunkan di syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi oleh dikeranakan dosa-dosa anak-anak Adam, maka batu itu menjadi hitam. Okay? Jadi sunatnya untuk kita cium dan untuk kita pegang Hajar Aswad sebelum kita melakukan tawaf. Tapi itu waktu-waktu yang terdahulu, sebelum orang ramai. Jadi sebelum waktu ataupun sebelum keadaan mengizinkan. Jadi sekarang keadaan tidak mengizinkan dan juga sekarang Hajar Aswad tu sudah diletakkan minyak wangi, maka seseorang tu berada dalam keadaan ihram tidak bolehlah memegang Hajar Aswad. Cukuplah sekadar beristilam. Istilam tu hanya kita melambaikan, mengisyaratkan tangan dengan lambaian ke arah Hajar Aswad, okay, dengan mengucapkan bismillahi Allahu Akbar walillahil hamd
dan kucuk tangan kita dan mulakan tawaf. Okay? Jadi setiap kali kita nampak Hajar Aswad, dan Hajar Aswad tu berada di sebelah kiri kita. Okay? Setiap kali kita nampak Hajar Aswad, kita menoleh ke arah kiri tanpa perlu ataupun kita katakan mengalihkan ataupun kita memalingkan bahu kita ke arah Hajar Aswad, hanya menoleh dan tanpa perlu untuk kita berhenti. Okay, berjalan terus. Okay, kita nampak Hajar Aswad, kemudian istilam, bismillahi Allahu Akbar walillahil hamd, dan kucuk tangan kita. Kalau kita lalu Hajar Aswad, kemudian tak perasan tu Hajar Aswad, dah lepas daripada Hajar Aswad, perlu ke kita patah balik dan beristilam? Tidak perlu, kerana ini hanyalah perkara sunnat di dalam bertawaf, bukanlah satu perkara yang rukun. Okay? Jadi kalaupun tidak nampak Hajar Aswad, tidak semestinya ingin kita nampak. Kita dah tahu itu adalah sudut Hajar Aswad, cukuplah kita dengan isyarat istilamkan tangan, bismillahi Allahu Akbar walillahil hamd. Okay? Jadi setiap kali kita nampak Hajar Aswad, jadi walaupun Hajar Aswad tu jauh ataupun dekat daripada kita, okay, jadi kita tahu beberapa sudut di Kaabah, okay, yang ada sudut Hajar Aswad, ada sudut rukun Yamani, ada sudut rukun Syami, ada sudut rukun Iraqi. Okay, jadi daripada Hajar Aswad itulah kita istilam setiap kali kita nampak Hajar Aswad. Jadi di sini ada tips sedikit lah untuk kita melakukan tawaf. Okay, bila kita lakukan tawaf, okay, kebiasaannya bila kita lakukan tawaf, tempat tu memang kebiasaannya ramai orang. Okay, jadi kita nak lakukan tawaf ni pula 7 pusingan. Kadang-kala kita tersilap kira, terkurang ataupun terlebih. Okay, dia biar terlebih, jangan terkurang. Jadi bila kita melakukan tawaf tu, kita mulakan tawaf, perjalanannya kita mulakan daripada rukun Yamani. Okay, daripada rukun Yamani kita ikut arus manusia berjalan. Okay, jangan terus masuk daripada Hajar Aswad, jangan. Okay, kita masuk dari rukun Yamani, kemudian kita nampak Hajar Aswad, kemudian kita toleh ke arah kiri kita, kemudian kita beristilam. Selepas kita istilam, kita berjalan. Okay, mulakan perjalanan yang pertama. Kemudian dah sampai lagi Hajar Aswad, kita istilam lagi sekali. Mulakan perjalanan yang kedua. Okay, jadi setiap kali 7 pusingan itu mestilah kita beristilam. Okay, jadi bila kita bertawaf, kalau pada pusingan yang pertama hingga pusingan yang kelima nak dekat dengan Kaabah, tidak begitu dekat, kerana bila kita tawaf tak boleh pegang Kaabah. Okay, jadi kita tak boleh terlalu dekat. Okay, nampak dekat boleh, terlalu dekat tidak boleh. Okay, kemudian bila dah sampai pusingan yang ke-6 ataupun yang ke-7, pusingan-pusingan yang terakhir, kita impit ke kanan supaya mudah untuk kita keluar daripada pusingan tawaf. Bila kita hendak keluar daripada pusingan tawaf pun jangan kita terus keluar daripada pusingan Hajar Aswad. Jadi kita jalan depan sedikit sampai ke makam Ibrahim sedikit, kemudian kita keluarlah daripada pusingan tawaf. Okay, jadi yang paling penting kita kena ingat 7 kali tawaf, okay, 8 kali istilam. Jadi istilam yang terakhir tu, yang ke-8 tu kita tahulah dah habis tawaf. Okay, kerana selalunya kita keliru pusingan yang ke-6 ataupun pusingan yang ke-7. Lagi-lagi kalau kita melakukan tawaf sendirian, iaitu bersama dengan keluarga kita ataupun kita sendiri seorang-seorang, tidak mengikut kita katakan tidak mengikut bimbingan daripada mutawif. Okay? Jadi kita nak buat tawaf, sebagai contoh tawaf sunat, kita nak buat sendiri, kita keluar daripada hotel kita, okay, kita pergi ke masjid, kita lakukan tawaf bersama isteri ataupun bersama dengan keluarga kita. Okay, jadi ini adalah panduan yang kita berikan. Kalau kita ikut mutawif, senang, kita tahu berapa kiraan, okay, daripada mutawif. Kalau tidak pun kita tahu daripada kiraan tasbih. Jadi tasbih yang mungkin ada hanya 7 biji tu kita bawa, ataupun daripada bacaan kitab. Okay, bacaan doa-doa dalam kitab. Okay, doa-doa dalam kitab dia ada letak tawaf yang pertama, tawaf yang kedua, tawaf yang ketiga. Jadi itu untuk memudahkan kita mengetahui berapakah pusingan tawaf yang kita sedang lakukan. Okay, walaupun pada dasarnya, kita katakan pada dasarnya bacaan-bacaan doa itu bukanlah satu bacaan doa yang wajib. Okay, tetapi itu hanyalah panduan bagi kita, hanyalah memberikan kita satu mungkin buah fikiran apakah doa yang perlu kita bacakan.
Okay? Yang penting apa sahaja doa kita boleh baca ketika kita bertawaf. Okay? Boleh kita baca doa dalam bahasa Melayu pun boleh, dalam bahasa Arab pun boleh. Yang penting kita faham apakah maksud doa, apakah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila kita sampai ke rukun Yamani, iaitu satu rukun ataupun satu sudut sebelum sampai ke Hajar Aswad, itulah doa, ada doa yang khusus yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini saya yakin semua daripada umat Islam hafal doa ini dan kita selalu baca dalam doa-doa kita, dan ini di antara doa yang digemari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, di dunia ini, hasanah, itu kebaikan, wa fil akhirah, dan juga di akhirat juga, hasanatan, dan kebaikan, wa qina, dan bebaskanlah kami, azabannar, daripada azab api neraka. Jadi ini seolah-olah penutup doa pada penghujung setiap kali kita bertawaf. Jadi bila kita baca doa ni, seolah-olah kita tahu bahawasanya kita dah nak dekat sampai ke Hajar Aswad. Walaupun kita belum sampai ke Hajar Aswad, boleh kita mengulangi doa ni. Walaupun doa ni kita baca di sudut yang lain, sebagai contoh di rukun Iraqi ke di rukun Syami pun boleh, tak menjadi masalah, kerana tidak ada doa yang khusus. Tapi doa yang kita berikan dalam kitab, adalah satu galakan, anjuran, untuk kita membacakan doa banyak-banyak, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap doa-doa yang diletakkan dalam kitab itu adalah doa-doa yang baik, dan ada juga di antara doa yang pernah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dah selesai daripada tawaf, dah habis, pastikan 7 pusingan dengan yakin. Jangan kita nanti dah buat sa'i, kita rasakan macam tawaf tak cukup. Kalau kita masih buat sa'i rasa tawaf tak cukup, maka sa'i kita tidak sah, dan tawaf kita yang kita buat tu pun belum lagi selesai sempurna, dan kita perlu mengulangi tawaf tu ataupun mencukupkan bilangan tawaf itu. Dah habis tawaf secara selesainya ataupun secara yakinnya, barulah kita keluar daripada pusingan tawaf menuju ke tempat untuk melakukan solat sunat tawaf 2 rakaat. Dan solat sunat tawaf ni tidak semestinya di belakang makam Ibrahim, di mana-mana sahaja di dalam masjid boleh kita melakukan solat sunat ini. Pastikan bukanlah di tempat orang lalu lalang, pastikan di tempat yang kita katakan boleh kita melakukan sujud dengan sempurna. Jadi lakukan solat sunat tawaf ni senang je, 2 rakaat. Itu pun kalau kita masih lagi berada dalam keadaan berwuduk. Kalau tidak pun pastikan kita ambil wuduk sekali lagi dan lakukan solat sunat tawaf 2 rakaat. Jadi mudah je solat sunat tawaf ni. Solat ni rukun-rukun dia sama, hanya 2 rakaat ni kita baca Al-Fatihah dan bacalah Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian yang kedua, bacalah Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Kemudian selepas kita dah beri salam, berdoalah kepada Allah sebelum kita minum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam ni bukanlah merupakan rukun dalam rukun-rukun umrah, cumanya sunat, dan sangat-sangat kita galakkan kerana kita dah penat berjalan, bertawaf 7 pusingan, dan sekarang masa untuk kita rehat sebentar. Bila kita minum air Zam-Zam ni pula, boleh sahaja kita berniat minum air Zam-Zam untuk apa? Untuk syifa, kesembuhan, untuk hilangkan dahaga. Kalau siapa yang rasakan lapar, boleh juga minum air Zam-Zam untuk kekenyangan. Pastikan beberapa perkara yang baik, iaitu kita menghadap ke arah kiblat, kerana minum air Zam-Zam ni ada niat-niat ataupun kita katakan hajat yang tertentu. Kemudian kita bacakan bismillah, kemudian kita minum dengan tangan kanan. Pastikan minum dengan tangan kanan, minum dengan 3 kali nafas ataupun 3 kali tegukan. Kemudian pujilah Allah dan bacalah doa ini, iaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Itu Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, rezeki yang luas, wa shifaan, dan syifa, penawar
min kulli da'in, daripada segala penyakit. Okay, kerana setiap penyakit itu datangnya daripada Allah dan setiap penawar itu juga datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia dah selesai kita minum air Zam-Zam, barulah kita boleh mulakan sa'i. Sa'i ni pula tak semestinya kita perlu berada dalam keadaan berwuduk. Tak ada dalam keadaan berwuduk pun tidak menjadi masalah. Jadi teruskan sa'i kita. Sa'i ni pula apa? Sa'i ni senang. Sa'i ni dia berjalan ulang alik, Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Okay, sebanyak 7 kali perjalanan. Kerana ada yang salah faham, salah tanggap, diingatkan sa'i ni jalan Safa ke Marwah 1, kemudian patah balik Safa, Safa ke Marwah 2. Tidak. Okay, Safa ke Marwah 1 perjalanan, Marwah ke Safa perjalanan yang kedua, Safa ke Marwah perjalanan yang ketiga. Hendaklah sa'i ini dikerjakan selesai daripada tawaf umrah. Jadi maknanya dah selesai tawaf umrah tu, kalau tak ada apa-apa halangan, sebagai contoh tidak perlu untuk dia pergi ke tandas buang hajat, ataupun tidak perlu dia berhenti untuk melakukan solat fardu, okay, dia perlu meneruskan sa'i dia. Dia tak boleh hari ni buat tawaf dulu, okay, balik rumah ataupun balik hotel tidur, okay, besok buat sa'i, okay, tak boleh. Okay, jadi dia kena teruskan perbuatan dia. Okay, jadi dalam hal kita nak sa'i ni, pastikan tawaf kita dah selesai 7 pusingan. Jadi tawaf dah selesai, tawaf dah sah, barulah sa'i kita boleh dimulakan. Jadi sa'i ni senang je lah sa'i. Jadi sa'i ni adalah kita mulakan daripada Bukit Safa. Okay, Bukit Safa. Bila kita sampai ke Bukit Safa, sebaik-baiknya kita menghadap ke arah kiblat sambil kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Setelah kita membaca firman Allah ini, okay, kita sambung menghadap ke arah kiblat dan membacakan takbir ini sebanyak 3 kali. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Selesai daripada bacaan ini, maka mulakanlah perjalanan sa'i yang pertama. Apabila kita sampai ke tempat yang berlampu hijau, hendaklah kita berlari-lari anak. Okay, untuk lelaki hendaklah berlari-lari anak. Okay, kalaupun tidak berlari-lari anak, sa'i dia tetap sah. Jadi kalau dia bersa'i bersama dengan orang rumah dia, bersama dengan isterinya, ataupun bersama dengan ibunya ataupun ayahnya yang sudah uzur, maka tidak perlu dia berlari-lari anak. Jadi kita perlu mengetahui tentang kewajipan dan juga perbuatan yang sunat. Okay, perbuatan yang sunat mengikut sunnah Nabi SAW berlari-lari anak, sama seperti 3 pusingan tawaf yang pertama. Okay, tetapi mengikut kewajipan kita, hendaklah kita menjaga isteri kita. Mengikut kewajipan, hendaklah dia menjaga kedua ibu bapanya. Okey, jadi kewajipan dan juga sunnah ni kita perlu pertimbangkan dan kita perlu mendahulukan kewajipan daripada perkara yang sunnah. Okey, jadi perkara yang sunnah di antaranya adalah kita berlari-lari anak untuk lelaki bila sampai di garisan hijau. Okey, dan di garisan hijau ni hanya panjangnya hanyalah mungkin dalam 100 meter. Dalam kita membacakan Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Jadi boleh kita ulang-ulang bacaan itu. Ulang-ulang bacaan itu sampailah kita pada sudut ataupun pada lampu hijaunya yang terakhir. Kemudian kita berjalan seperti biasa sehinggalah kita sampai ke Bukit Marwah. Bila kita sampai ke Bukit Marwah, ulangi balik perbuatan bacaan kita seperti mana kita pada permulaan di Safa. Okey, itu membaca innas safa wal marwata min sya'airillah sehinggalah akhir ayat, kemudian membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sehinggalah pada akhiran takbir itu. Walaupun kita tidak membaca sedemikian ataupun tidak membaca ayat tu dan juga takbir itu pun tidak menjadi masalah, sa'i kita tetap sah.
Okey, walaupun kita tidak membaca apa-apa doa di dalam sa'i kita tetap sah, tak menjadi masalah. Okey, bila kita berjalan sa'i ni, bila kita merasa letih, penat, ingin minum air sekejap ke dan sebagainya, boleh, tak menjadi masalah untuk kita rehat seketika. Bila kita berjalan sa'i ini bersama dengan jemaah, bersama dengan mutawif, kita jalan, kita katakan uti-uti lah, on time on target, tak menjadi masalah. Mereka akan tunggu kita pada pengakhiran sa'i itu di Marwah. Tapi pastikan perjalanan kita dah berakhir. Jangan kita nampak mereka di Marwah, mereka dah akhirkan perjalanan mereka, kita pun hentikan perjalanan kita, sedangkan kita ada lagi 2 perjalanan kita yang masih terbaki. Jadi pastikan kita mesti mengakhirinya di Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Dan kemudian yang terakhir sekali, rukun yang terakhir sekali adalah tahallul. Tahallul ni apa? Tahallul ni adalah untuk mengeluarkan kita daripada keadaan berihram. Kalau ihram yang tadi kita namakan ihram tu sebagai ataupun sebagai nama dia diambil perkataan haram. Kerana bila kita masuk dalam keadaan ihram, ada perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian tahallul tu diambil perkataan halal. Maksudnya yang haram tu dah dihalalkan kembali. Jadi setiap ibadat tu dia ada dia punya starting point dan juga ending point. Bagi umrah, starting pointnya adalah ihram dan ending pointnya adalah tahallul. Sama seperti bagi solat, starting point dia adalah takbiratul ihram, ending point dia adalah memberi salam. Jadi tahallul ni menurut syarak adalah bermaksud membebaskan diri daripada larangan yang terdapat sewaktu kita berada dalam keadaan ihram. Jadi selagi mana kita tidak tahallul, selagi itu kita berada dalam keadaan ihram, walaupun kita sudah berakhirnya sa'i. Jadi tahallul bagi ibadat umrah ialah di mana para jemaah melakukan sama ada cukur, iaitu cukur botak habis kepalanya, ataupun bergunting. Bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Ya, sekurang-kurangnya 3 helai lah, tapi jangan betul-betul 3 helai, 1, 2, 3 kita cabut rambut kita. Jadi selalunya kita praktiskan iaitu di kanan ataupun atas dan juga di kiri. Di 3 sudut. Selepas kita selesai melaksanakan rukun sa'i di dalam Masjidil Haram itu tersendiri. Justru selepas selesainya gunting ataupun cukur, para jemaah umrah bebas daripada larangan yang terdapat sepanjang tempoh berihram. Jadi selagi mana kita tidak tahallul, selagi itu kita berada dalam keadaan ihram. Bukanlah tahallul itu sebaik-baiknya di Marwah, bukan, tapi sebaik-baiknya kita cepatkan kerana kita takut lupa. Kita takut lupa sama ada kita dah tahallul ke belum. Kalau belum, bahaya sekali bila kita sudah sampai ke hotel. Jadi itu tentang tahallul. Wallahu a'lam.